Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Marzella Sigai, ini ringkas TVS edisi 9 Februari 2021. Langkah drastik perlu diambil bagi menyelesaikan masalah banjir di beberapa kawasan di Samarahan. Ahli Parlimen Kota Samarahan, Rubiah Wang berkata, masalah banjir dijangka berlaku lagi kerana fenomena air pasang besar atau king tide yang berlaku pada penghujung Februari. Tujuan utama SOP diperketat selama 2 minggu adalah untuk mengurangkan pergerakan lalu lintas berikutan bilangan kes COVID-19 yang direkodkan adalah tinggi. Setakat ini kita telah melihat ada beberapa kesan selepas kita membuat sekatan jalan raya iaitu di persimpangan masuk. Kita lihat juga bilangan kereta yang masuk telah dikurangkan juga sebab kita tidak membenarkan mereka yang tak ada urusan dan juga tak ada permit untuk masuk ke Sriwijaya. Dan bagi yang keluar seperti yang kita ketahui beberapa hari ini yang keluar sebab kebanyakan penduduk di Sriwijaya ini bekerja di Bandar Sibu dan mereka terpaksa keluar ke Bandar Sibu dan mereka juga telah mendapatkan permit. Penjelasan Sempurai adalah untuk menjawabkan kebimbangan orang ramai terhadap kemungkinan sekatan pergerakan dikenakan ke atas kira-kira 30,000 orang penduduk di Sibu Jaya. Selain itu, Sempurai menegaskan hanya perniagaan berkaitan produk makanan, farmasi, klinik, bank dan stesen minyak yang dibenarkan beroperasi di Sibu Jaya. Seperti biasa, 2 orang per satu kereta dan tempat perniagaan yang dibenarkan juga telah dikurangkan. Hanya yang menjual makanan, farmasi, klinik, bank dan petrol station saja dibenarkan. Yang lain tak dibenarkan. Begitu juga dengan sekolah, kelas semua ditutup, termasuk yang akan menghadapi peperiksaan juga ditutup. Dan juga yang SOP keempat iaitu berkenaan dengan pengkebumian dan juga sambutan Tahun Baru Cina mesti mengikut SOP yang telah dikeluarkan oleh SDMC. Sementara itu, di Kapit, tahap pematuhan warga Kapit terhadap pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan adalah tinggi. Di persekitaran Pasar Kapit, suasana nampak lenggang tiap-tiap hari. Selepas pensyaratan sebagai zon merah dan PKP 2 dikuatkuasakan, di mana warga komuniti Kapit semua turut serta mematuhi arahan untuk mematuhi SOP COVID-19. Warga komuniti Kapit yang kelihatan turun ke pasar hanyalah segelintir sahaja, iaitu yang turun untuk membeli belah barang-barang keperluan harian dan juga barang-barang keperluan asas saja. Berhubung aktiviti ekonomi di Kapit, tambah lating, Pasar Tamu Kapit akan dibuka beberapa hari lagi setelah kerja-kerja sanitasi selesai. Buat masa ni untuk beberapa hari lepas, kita telah buat sanitasi dekat market tamu. Jadi belum ada kegiatan untuk berjual pada 2-3 hari ini. Mungkin besok atau lusa kita akan buka semula lah. Buat masa ni yang cuma dibuka adalah untuk menjual barang basah saja, macam ikan dengan daging saja. Pelaksanaan PKP di Kapit dan Song yang bermula 2 Februari sehingga 15 Februari 2021 merupakan bahagian kedua di Sarawak yang melaksanakan perintah itu selepas di Sibu. Langkah drastik perlu diambil bagi menyelesaikan masalah banjir di beberapa kawasan di Samarahan. Ahli Parlimen Kota Samarahan, Rubiah Wang berkata, masalah banjir dijangka berlaku lagi kerana fenomena air pasang besar atau king tide yang berlaku pada penghujung Februari. Bila hujan lebat dan juga king tide, otomatik kawasan kita ni dilimpahi oleh air. Sebab tu yang terjejas teruk sangat kali ini adalah di kawasan Bangkat Semong, Sungai Mata, yang mana melibatkan orang kata kawasan-kawasan pertanian
kampung-kampung yang berdekatan telah dilimpahi air disebabkan limpahan air dari kawasan pertanian, kawasan pertanian. Khasnya kawasan pembangunan skim IDA. Kata Rubiah, pihaknya sedang bekerjasama dengan agensi-agensi berkaitan bagi mencari jalan penyelesaian jangka panjang seperti membina kawasan pengairan dan saliran baharu. Kita bersetuju untuk menggali semula dua sungai iaitu Sungai Semong dan juga Sungai Beladin untuk Bangka Semong, dan juga upgradekan culvert ataupun pintu air yang kecil. Dan kita telah pun memohon peruntukan daripada state dan juga peruntukan daripada federal untuk tujuan berkenaan. Dan insyaAllah saya dimaklumkan oleh pihak DID dan juga pihak IDA, sekiranya rancangan kita ni dapat dilaksanakan segera, masalah banjir ataupun masalah limpahan air ni dapat kita tangani dengan mudah. Jelasnya, walaupun kerja-kerja penyelenggaraan perparitan telah dilaksanakan secara berkala, tetapi masih belum dapat menyelesaikan masalah banjir. Ini kerana terdapat faktor lain seperti kewujudan ladang-ladang dan kawasan pertanian yang luas, sekaligus menuntut supaya sistem pengairan dan saliran perlu diperbaharui. Hock Seng Lee bersama Nextbest Sendian Berhad dan Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM melancarkan pertandingan seni bina mereka pembangunan di sebuah plot tanah komersial di Kuching. Pertandingan yang menawarkan hadiah pertama berjumlah RM100,000 itu terbuka kepada semua ahli berdaftar Pertubuhan Arkitek Malaysia. Pengurus Besar Pembangunan Hartanah Hock Seng Lee, Tay Chok Ki berkata, pertandingan tersebut bermula 8 Februari sehingga 19 April tahun ini. Pemenang pertandingan yang turut menawarkan hadiah RM50,000 untuk tempat kedua dan RM25,000 untuk tempat ketiga akan diumumkan penghujung Mei tahun ini. Menurutnya, ini kali pertama pertandingan seumpama itu diadakan dan peserta dibenarkan bekerjasama dengan arkitek luar negara. Beliau berkata pertandingan ini adalah satu pertandingan idea memajukan sekeping tanah komersial yang bukan sahaja perlu ada bangunan hebat tetapi ruang untuk manfaat awam. Biarpun sambutannya tahun ini akan disambut dalam suasana norma baharu, namun di Pusat Jagaan Orang Tua Han Nam Siang Teng, tradisinya tetap diteruskan. Apa yang menarik pada tahun ini, Pusat Jagaan Orang Tua Hun Nam Siang Teng akan mengguna pakai kaedah baharu iaitu penyerahan sumbangan berupa pek makanan secara pandu lalu. So this year, do it in a different way because of the COVID-19. So we use it to go through very faster, not crowded. So easier for them also. So this is our every year project. Sementara itu, bagi penduduk di pusat jagaan ini, layanan selesa yang diterimanya membuatkan dirinya merasa seperti berada di rumah sendiri. Aku sudah diam sini, Sentong sini sudah 1 tahun lebih, tapi bagus sinilah. Pasal dia orang kepala semua jaga saya orang, ada semua bagus. Pasal dia orang semua ada tolong-tolong orang macam ini hari ini macam kasih orang sponsor barang kan, semua bagus-bagus. Selain daripada Tahun Baharu Cina, pusat jagaan ini turut merayakan sambutan lain seperti Hari Raya dan Hari Gawai. Kini terdapat 37 warga emas yang menginap di Pusat Jagaan Orang Tua Hun Nam Siang Teng. Faktor cuaca menjadi punca utama bekalan bawang merah import India berkurangan sekaligus menyebabkan kenaikan harga secara mendadak di Miri. Ketua Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Cawangan Miri, Joe Azmi Jamil berkata, kekurangan bekalan bawang merah import India berlaku sejak tahun lepas sehingga menimbulkan kegusaran para pengguna. Situasi ini telah menyebabkan kenaikan harga secara mendadak bawang merah import India walaupun bekalan hanya dalam kuantiti kecil. Joe Azmi berkata pihaknya akan terus memantau bekalan dan bekerjasama dengan agensi lain seperti Fama.
Terdahulu, beliau membuat tinjauan pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baharu Cina 2021 di Pasaraya Imat di Riam. Mengenai bekalan limau Mandarin untuk perayaan Tahun Baharu Cina di Miri adalah mencukupi. Dalam pada itu, Joe Azmi berpuas hati kerana kesemua 16 barangan yang disenaraikan untuk program tersebut adalah terkawal, malah ada yang menawarkan pada harga jauh lebih rendah. Beliau turut mengingatkan penjual dan pelanggan di daerah Miri untuk sentiasa mematuhi garis panduan SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mengekang penularan COVID-19. Kementerian Belia dan Sukan KBS optimis memastikan sektor sukan dan rekreasi kembali beroperasi dalam masa terdekat menerusi kewujudan Rakan Muda Sport Bubble Volunteers SBV. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, pihaknya telah mengemukakan beberapa mekanisme baru termasuk perwujudan SBV. Tambah Rizal Merican, pengujudan itu berperanan memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP serta advokasi program kesedaran menerusi konsep pemerkasaan komuniti. Beliau juga yakin sekiranya mekanisme itu berjaya, penganjuran kejohanan antarabangsa dapat diadakan pada masa akan datang, namun bergantung kepada kemampuan persatuan sukan yang terlibat. Dalam pada itu, Rizal Merican juga mengakui industri sukan negara berisiko tinggi untuk runtuh sekiranya sektor itu tidak dihidupkan semula. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 TVS. Saya Marcella Sigai, salam hormat dan jumpa lagi.